A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung program 2 kali seminggu kita dalam pengajian kitab Talbisul Iblis. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh untuk bab ke-50, kita dah hujung-hujung tuan-tuan. Saya rasa insya-Allah kalau Ustaz Arif melintang mungkin selepas Syawal kelak kita akan sikit je lepas kita masuk kitab yang lain lah, insya-Allah. Menarik malam tu tuan-tuan, saya itulah kebetulan tajuk malam tu menarik. Ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban. Saya bila saya buka untuk mari study sikit. Sebab hari tu 14 Sya'ban. Jadi sebelum kita pergi nanggap apa teguran ataupun yang berlaku pada 500 Hijri yang sudah. Bagaimana keadaan umat Islam ketika itu? Saya nak buka majlis kita malam tu dengan beberapa persoalan. Pertama, tidak semua Muslim atau orang Islam itu dipanggil mukmin. Tapi kalau yang mukmin atau orang beriman, pasti ia Muslim. Okey, ya poin nombor 1. Okey, kita pergi dalam sikit. Okey. Bila sebut mukmin atau orang yang beriman, kita tanya balik. Untuk dapat disebut sebagai orang yang beriman, apa perlu? Kebiasaan saya pernah tanya beberapa masjid, jawapan setakat tu semua sama. Silakan mana Ustaz, kalau nak jadi orang yang beriman, mestilah meyakini rukun iman. Percaya je madah. Yakin. Okey. Saya madah belum cukup. Bukan saya madah belum cukup. Para ulama akidah, imam mazhab kita telah menyebut benda tu jauh dahulu. Okey. Secara umum tuan-tuan, bila sebut iman, 3 perkara kena berjalan seiring. 3 benda kena jalan sama-sama. Kena 3 benda kena jalan sama-sama. Sebab perkara yang ketiga sering orang lupa. Orang selalu madah yakin dengan hati. Ya aja selalu diingat orang. Iman cukuplah. Kalau kita mengatakan kita yakin dengan hati je tanpa melibatkan perbuatan, maka kita tergolong dalam satu kumpulan sesat. Pada zaman dulu disebut sebagai kumpulan Murji'ah. Orang Murji'ah tu berpandangan apa-apa perbuatan kufur, apa-apa perbuatan taat tidak akan memberi kesan kepada nilai iman. Sedangkan akidah kita pada apa? Iman itu adalah suatu yang diiktikad, yang dibenarkan dengan hati, yang dilafazkan dengan lisan, dengan mulut, dan diamalkan dengan perbuatan. Tambahan lagi, ia bertambah dan berkurang. Itu iman. Jadi kalau nak jadi orang beriman, 3 kategori itu kena jalan selari. Tidak boleh meninggalkan satu daripada 3 ataupun 2 daripada 3. No. Okey. Ia adalah asas. Asas tuan-tuan. Jadi itu yang kita perjuangkan. Yang kita kena. Tuan tadi nyasi cukup. Aku beriman. Tapi amalan no. Puasa enggak, sembahyang enggak. Apa yang Allah perintahkan. Sebab kita pergi kepada yang
praktikalnya. Di mulut kita madah, aku beriman pada Rasulullah. Di hati kita benarkan. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi perbuatan kita macam ni. Adakah salat kita seperti salat Nabi? Adakah puasa kita seperti yang Nabi ajar? Bulan Ramadan, bukan pada bulan lain, puasa wajib. Okay. Kalau kita, mulut kita madah aku beriman pada Rasulullah, hati kita meyakini, perbuatan kita kena ikut. Kita sifat madah. Yang Nabi ajar susah. Tu kami ngajar benda yang lebih mudah. Disia trap. Nabi pernah ngajar benda yang membebankan umatnya. Kalau tuan-tuan buka, saya sebut ngebak tajuk tu lah, kalau orang ambil point lah. Tajuk tentang sembahyang tarawih, saya sebut ambil. Tapi kalau dalam bab-bab lain, sampaikan dalam bersiwak Nabi madah, kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi nak, kalau tidak memberatkan umatku, maka saya aku suruh orang semua bersiwak, bau gigi lah. Sampai ke tahap macam mana tuan-tuan. Jadi kesimpulan untuk mukadimah tuan-tuan, perkara itu penting bagi kita menyaring atau membetulkan setiap perbuatan-perbuatan kita agar ia selari dengan syarak. Mesti selari tuan-tuan. Ia tidak boleh kita madah, kami ikhtiar ustaz, Allah yang membenarkan. No. Kelak saya ngembak beberapa kisah yang berlaku pada zaman Nabi, yang ada dua dalam surah Al-A'raf, ayat 138, 139. Benda tu berlaku pada zaman Nabi Musa. Dan Rasulullah ulang balik pada zamannya. Dan sekarang ia berulang lagi pada zaman kita. Kelak saya akan, kelak saya akan selit dalam tajuk yang kebetulan kita akan bicarakan malam ini. Ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban. Itu bukan suruhan. Kita akan anggap apa yang ditegur ataupun dipesan oleh Ibnul Jauzi. Saya ingatkan tuan-tuan, Ibnul Jauzi seorang imam Asy'ariyah. Bukan imam Athari, bukan Maturidi. Jangan orang madah kelak kita tu berfahaman selain daripada apa yang kita pegang. No. Itu imam Asy'ariyah. Di antara imam besar kita. Okey? Berkata Imamul Jauzi, wa min adatihim ziyaratul maqabiri fi lailatin nasfi min Sya'ban wa iqadud dari 'indaha wa akhdhu turabil qabri al-mu'azami. Qala Ibn al-Aqil lamma sa'ubatit takalifu 'ala al-juhal wat-taghami adalu an awda'i syar'i ila ta'zimi awda' wada'uha li anfusihim fasahulat alaihim idza lam yadkhulu biha tahta amri ghairihim. Qal wa hum kuffarun 'indi bihadhihi al-awda' mithlu ta'dhimil qubur wa ikramiha biha naha asy-syar'u anhu min iqadin niran wa taqbiliha wa takhliqiha wa khitabil mauta bil hawaiji wa katsbir raqa'i fiha ya maula if'al bi kadza wa kadza wa akhdhi turab tabarrukan wa ifadati taybi 'ala al-qubur wa shaddir rahali ilaiha wa ilqa wal kharqi 'ala asy-syajaril iqtida'an biman 'abada al-lata wal 'uzza. ولا تجد في هؤلاء من يحقق مسألة في زكاة فيسأل عن حكم يلزمه والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بجرة مسجد المأمونية يوم الأربعاء ولم يقل حمالون على جنازته أبو بكر الصديق أو محمد وعلي ولم يكن معها نياحة ولم يعقد على القبر أبيه أو أزواجا بالجص والآخر ولم يشق ثوبه إلى ذيله ولم يرق ماء الورد على القبر ولم يدفن معه شيابه. Panjang sebutan Ibn Jauzi tuan-tuan. Apa yang ini sebut tuan-tuan? Saya akan baca pelan-pelan untuk kita dengar dan hatam. Bagi ada buku boleh catatlah.
Bagian sebelah buku tu, kita orang dengar. Di antara kebiasaan mereka adalah menziarahi kubur pada malam nisfu Sya'ban. Kebiasaan mereka. Maksudnya orang-orang pada zaman Ibnul Jauzi. Okey. Menyalakan pelita di sana dan mengambil tanah daripada satu kubur yang dipuja-puja. Ibnu Aqil berkata, disebabkan amalan yang diperintahkan oleh Islam ini dirasakan sukar untuk dilaksanakan oleh orang-orang jahil dan orang-orang awam. Kita merasakan apa yang ada pada Islam itu susah. Kita rasakan. Mereka menyimpang daripada hukum syarak ke arah penyembahan kubur dan binaan yang mereka buat sendiri. Maka mereka dapat melakukan hal ini dengan mudah kerana mereka bebas dan tidak berada di bawah urusan dan kawalan orang lain. Menurut pendapatku, menurut pendapat Ibnul Jauzi, apa katanya? Dengan cara itu mereka sudah menjadi orang-orang kafir. Contoh yang paling jelas adalah memuja-muja kubur dan memuliakannya yang jelas ditegah oleh syarak. Menyalakan pelita, mengucup kubur dan menyapu minyak wangi di atasnya. Kalau tonton buka YouTube yang berkenaan dengan amalan Syiah, tak tanggalah. Tangga. Bukannya ziarah. Kita bukan melarang ziarah, kita larang ziarah kubur. Tapi memuja, berbeza. Ada yang ke tahap, kalau tonton buka yang Syiahnya, sembahyang di kubur, nyembah kubur. Nah, kalau saya pernah pergi ke makam Imam Syafi'i, tonton. Imam Syafi'i. Bila dibuka, saya nanggap makamnya macam-macam kertas dalamnya. Kertasnya, duitnya. Bila dibuka, ada sebahagian kertas, ya Imam, kurniakan anak kepadaku. Ya Imam, kurniakan kekayaan kepadaku. Kita tidak menyalahkan imam, tetapi orang yang berada di Sia, tuan-tuan. Saya pergi. Nah, dan beberapa kubur yang saya pernah pergi, makam lah. Yang bila sebut makam, kena ingat makam bukan bermesti itu kubur. Maksudnya di mana jasad seseorang hamba diletakkan. Ingat, jangan salah faham. Kita bahasa Melayu tu kadang-kadang yang ambil je makam nak. Makam tu bahasa Melayu qama, berdiri. Makam tempat berdiri. Makam Ibrahim bukan kubur Nabi Ibrahim. Adapun di Hebron, makam Nabi Ibrahim pun tidak dikatakan di situ. Itu dikatakan perkampungan Nabi Ibrahim. Saya pergi 2 kali di Hebron, masjid dah. Dan beberapa tempat makam Nabi Nuh kah, apa-apa makam lah. Maka memang saya akan jumpa benda-benda yang orang Islam letak di sini. Itu dikatakan mengucup, menyapu minyak wangi. Itu disebut oleh Imam Al-Jauzi. Yang ada apa? Itu ditegah oleh syarak. Menyalakan pelita, mengucup kubur. Tu sebagian orang kita ada malah tu. Datang cium bertulisan nak. Kalau tonton perhati cerita orang putih, apa dia pola siap? Sama asyik yang kita. Siapa yang kau siapa, tuan-tuan? Kelakangan batu nisan. Yang saya kesian tu dipopularkan oleh drama kita. Dan orang kita pun mikir, orang kita kan cepat belajar. Cepat tangkap. Tangannya orang TV maulah. Ikutlah. Macam baru tu nak. Yang viral. Butterfly. Kita nanggap tuan-tuan ketika Rasulullah. Kita pernah cerita nak. Yang disebut sebagai tahun kesirihan Nabi. Ketika Nabi nak memujuk Abu Talib untuk masuk Islam. Nak mati tuan-tuan. Sakit nak mati umur 80 tahun. Sampai ke tapi Rasulullah pujuk Abu Talib supaya masuk Islam. Tapi dalam cerita apa kata yang anak mohon kau rasa ada agama apa bagus di luar, pilih suka hati kau lah. Astaghfirullahalazim. Saya dengar drama, ya Allah ya Tuhanku, tuklah macam ni Zat Madah. Kita ngajar orang daripada berbuat syirik pasal tu, orang ngembak tukar agama. Jadi hati-hati sebab cerita tu dah tersebar tuan-tuan, dah tersebar. Sudah tersebar. Apa kata Nabi? This is pork, this is babi, you know. You cannot eat. I can eat babi mah, kata Melayu. Astaga. Okay. Jadi orang kita tu cepat terpengaruh. Sama macam mengucup kubur. Okay.
menyapu minyak wangi di atasnya, menyuruh orang yang telah mati. Baru tu viral. Seorang syekh daripada Arab pergi ke Pakistan. Aku ada nombor telefon Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Astaghfirullahalazim. Saya di mana? Ya Allah, ya Allah. Wah, seronok. Macam agama tu macam berbulak je, macam kartun mah. Orang dah meninggal 50 lebih tahun. Ada nombor telefon. Mungkin kita orang Islam yang ada akal yang waras. Islam mengajar macam tu kah? Tapi yang pelik percaya seorang. Percaya. Contoh lain nak. Bukan main. Masjidil Haram tempat yang mustajab berdoa. Sini sini tidak pergi. Nun ke Gua Hira. Nun ke Hudaibiyah. Mencari macam-macam. Sedangkan di Masjidil Haram tempat yang memang makbul. Sanggup mencari taksi. Satu rial. 100 rial lah. Berebut juga. Bertumbuk pun ada dalam Gua Hira. Astaghfirullahalazim. Berlaku. Nak. Mohon hajat. Bercerita lah. Mau pergi Bukit Arafah. Bercerita lah. Berbuih mulut mutawif mada. Jangan masjid sias ada apa-apa keberkatan, ada apa-apa. Itu just sejarah aja. Dah standby, dah maka liquid paper dalam poket. Tadi masuk dalam bas, bersurung kursi roda. Bila sampai ke Sia, singgung saya lagi nama Haji Nun ke atas Nun. Nah, orang kita. Semua. Saya dah beberapa kali dengan mak jemaah tu. Mesti ada. Macam-macam. Orang kita tu, tahu lah. Apa? Memang jemaah India, Indonesia. Mesti adanya. Kalau kita pergi ke, saya nanya kawan-kawan yang ada belajar di India. Tak tahu apa hal. Sila tu nasib belajar, tuan-tuan. Jangan terfikir di India memang ramai ulama. Saya nafikan. Ramai. Macam Mesir kita tangga masjid. Betul, Universiti Azhar ya, masjid di antara tertua di dunia. Tapi mau kita tangga, saya anok lah, tapi bau lesin. Negeri yang baru lesin di Mesir, tuan-tuan. Kita siapa nak madah macam Mesir itu bumi ambiak, umatnya. Sibuk katakan mau pergi ke masjid, makam tempat Imam Syafi'i ya, bila kamu semayang maghrib, orang lepak di luar, ajak saya semayang. Di tempat makam Imam Syafi'i, tuan-tuan. Mungkin kita nak cerita hal kesesatan orang yang sadar tu. Okey. Ada kita sampai Ibnu Jauzi yang lucu biasa macam tu. Ibnu Jauzi dia nyebut dah dan menulis di atas kertas dengan menyatakan, dengar kita. 500 tahun 1000 tahunnya lepas Ibnu Jauzi dah sebut dah. Apa katanya? Menulis di atas kertas dan menyatakan, wahai tuanku, lakukan sesuatu hajat untukku ini. Juga mengambil tanah kubur untuk mengambil berkat. Belum cerita lagi nak sihir nak. Juga mengambil tanah kubur untuk mengambil berkat, memercikkan minyak wangi di atas kubur, bersusah payah pergi dari jauh untuk menziarahi kubur. Di Melaka. Pulau besar. Dikatakan ada makam. Orang kita pun pergi je Asia. Dengan tarikat seorang daripada Syekh Naqsyabandi. Orang kita pun pegang juga doa dalam kubur. Video clear tuan-tuan. Yang sujud pada kubur. Melemparkan baju-baju yang dikoyakkan bagi tujuan ritual pada pokok. Demi mengikuti orang. Kelak saya cerita juga hadis Nabi tentang pokok. Yang disebut Zatu Anwat. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat dalam Musnad Ahmad disebut clear. Okey. Dan demi mengikuti orang yang pernah menyembah berhala Al-Lata dan Al-Uzza. Kamu tidak mendapati mereka itu membahaskan hal-hal yang lebih utama seperti persoalan zakat dan kewajipannya. Maksud tuan-tuan, dalam perkara-perkara yang wajib. Contoh dalam keutamaan salat, keutamaan bersedekah, keutamaan kita memperbanyakkan zikir. Lebih kepada benda macam tu. Maksudnya, Ibnu Jauzi tahu benda tu akan memesongkan kita daripada which one is priority.
Masyarakat kita tu masih lagi confused. Kita nanggap Ramadan akan datang. Bila masuk waktu maghrib, 3 saf. Tapi tiba-tiba bila tarawih, penuh. Orang si tahu nak ni sikit priority. Tarawih kah? Masuk semayang waktu. Which one? Jadi benda tu kena kita padah. Alhamdulillah. Kita asyik mengatakan yang orang buat dia betul. Tapi sekurang-kurangnya pergi ke masjid. Tapi mudah-mudahan nya pergi dan nya lekat. Yang kita doakan. Ada yang asyik lekat lah. Mungkin gam murah kali. Bila gam murahnya tanggal-tanggal. Yang kita tu alhamdulillah lekat. Si iglu nak lekat je ke masjid. InsyaAllah. Sampai mati insyaAllah. Jadi perkara ini boleh menyebabkan kita tu melupakan kewajipan. Okey. Mereka itu beranggapan bahawa satu kecelakaan akan menimpa bagi sesiapa yang tidak menerima nasib melalui tanda yang berada pada tapak tangan yang tidak menyapu tiang atau binaan Masjid Al-Ma'muniyah pada hari Rabu untuk mengambil berkat. Sama juga. Ciri-ciri ajaran ini tuan-tuan ada sih. Ada. Okey. Menurut pandangan mereka juga kecelakaan akan ditimpa kepada orang yang mengusung jenazah tetapi tidak menyuruh nama Abu Bakar. Itu kita secara mudah lah. Siapa yang nyebut nama Abu Bakar, maka kecelakaan bagi mereka. Siapa yang nyebut nama Abu Bakar, siapa tidak menyebut nama Nabi Muhammad dan untuk mengambil keberkatan mereka, juga kecelakaan bagi orang yang tidak meratapi kematian. Sedangkan meratap itu dilarang. Bukan si boleh nangis. Jangan salah. Meratap, bahasa kita ngansa. Orang biak ke sini. Berlagu panjang nak. Ngansa lah ya. Meratap dia. Si boleh lah. Sampai ke tahap malu. Kita nanggap. Contoh paling mudah. Kita nanggap orang Tambi ni bila meninggal lah. Hanya nepuk muka. Narit baju lah. Habis. Ya dilarang. Nangis boleh. Nabi SAW nangis. Bila Zainab meninggal. Nabi nangis. Okay? Kecelakaan juga akan menimpa bagi mereka yang tidak mengoyakkan baju hingga rabak. Yang tidak menyiram air bunga ke atas kubur. Dan yang tidak mengkebumikan mayat seseorang itu beserta bajunya. Okey, ya disebut oleh Ibn Jauzi. Setiap pagi Isyak. Jadi iblis tuan-tuan sentiasa coba untuk membisikkan perkara-perkara khurafah. Apa khurafah? Benda yang tidak ada asal dalam agama. Khurafah. Di antara apa yang di-create oleh iblis menyesatkan anak Adam. Galakkan ziarah kubur pada malam tertentu. Sedangkan ziarah kubur bila-bila tuan-tuan. Bila-bila. Jangan letak waktu. Kebanyakan hadis yang meletakkan waktu tuan-tuan kebanyakannya maudhu', naif yang berat saja. Islam untuknya kacak. Yang memberi kita satu peluang untuk berdoa contohnya bukan mesti di Mekah. Di situ boleh 3/4 malam. Pada hari Jumaat ketika khatib sedang berkhutbah selepas asar sampai maghrib. Ya waktu-waktu mustajab. Semua orang boleh. Semua orang boleh dapat. Ya keadilan Islam tuan-tuan. Contohlah kalau kita meletakkan mustajab hanya di Mekah. Macam ni orang yang pernah pergi Mekah. Sekarang tu lagi dahsyat. Orang pergi Mekah. Olah. Dengan konten. Ya ajak tujuan pergi Mekah. Sedangkan kita pergi sini nakkan kereta. Tahun tadi rasa seronok beribadah. Seronok nak tawaf. Nak duduk berzikir, baca Quran. Dengar orang. Ada di tiang-tiang orang kuliah. Nak? Okey. Saya nak masuk sikit tuan-tuan. Tentang benda-benda yang disebut sebagai. Sebab ada orang yang menganggap kubur tu. Orang kita tu lah. Berkat. Nak kubur berkat. Nak ambil berkat. Okey. Saya nak cerita sikit. Ada satu hadis Nabi SAW yang cerita benda tu tuan-tuan yang berlaku lama dah. Okey. Ayat surah Al-Isra. Suratul A'raf 138 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وجاوزنا ببني إسرائيل للبحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم
قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Catat tuan-tuan 138 139. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah itu. Lalu mereka sampai kepada suatu kaum yang sedang menyembah berhala mereka. Melihat yang demikian, maka Bani Ismail berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami suatu berhala sebagaimana mereka mempunyai berhala Tuhan. Tuan-tuan bayang, dah selamat daripada sungai Nil tadi. Dah selamat dari sungai Nil tadi. Seberang minta lagi. Tidak mau kena kepung oleh Fir'aun, selamat. Lepasnya bila sampai seberang nanggau orang nyembah berhala, minta je dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil. Sesungguhnya mereka penyembah berhala itu akan dihancurkan apa yang mereka berada di dalam perbuatan syirik dan tetaplah salah apa yang mereka kerjakan itu. Jadi ayat itu cerita tentang buruknya sebahagian perangai Bani Israel. Okey. Dan ini juga berlaku pada zaman Nabi SAW. Saya perlu baca matannya, saya cuma baca maksudnya aja panjang. Tuan-tuan ingat, bila sebut cerita tu, pastikan ingat satu pokok yang disebut sebagai Zatu Anwat. Dalam bahasa Arabnya, Dal, Alif, Ta, Alif, Nun, Waw, Alif, Ta. Zat, Anwat. Okey. Pada suatu hari, Nabi SAW keluar ke Hunain. Baginda melewati sebatang pokok yang dipuja musyrikin. Pokok itu digelar Zatu Anwat. Apa berlaku dengan pokok ini tuan-tuan? Pokok ini tempat orang-orang musyrikin menggantung senjata setidaknya. Sebelum pergi perang, gantung dulu, ambil berkat. Ada sikit tambahan Syimah? Ada. Nah, ambil berkat dulu. Nah, okey. Iaitu tempat musyrikin menggantung senjata mereka. Mereka biasa kunjungi pokok ini setiap tahun untuk menjalankan berbagai upacara karut seperti menyembelih haiwan. Lalu mereka maksud beberapa Arab Badui yang ada bersama rombongan Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah kami pokok tempat menggantung seperti yang mereka miliki. Minta juga. Sama saja dengan orang Bani Israel tadi, sama. Baginda lalu menjawab, Maha suci Allah daripada sebarang bentuk syirik, yakni permintaan kamu ini saling tak ubah seperti permintaan kaum Nabi Musa yang berkata, buatlah untuk kami Tuhan dalam bentuk berhala sebagaimana para penyembah berhala juga memiliki Tuhan. Demi yang jiwaku berada dalam tangan Allah, maksudnya kuasa Allah, kamu pasti akan mengikuti jejak langkah yang sesat orang sebelum kamu jika tidak dibendung. Sunan At-Tirmidzi nombor 2106 dan Musnad Ahmad 20892. Jadi ayat dan hadis ini menyebut tentang perkara-perkara yang ada sebahagian, tidak semua masyarakat kita yang maulah benda yang sama. Maksudnya panggil orang-orang musyrikin tu sebelum pergi perang ada sikit pokok yang disebut sebagai Zatu Anwat untuk kita letak senjata sebelum pergi perang sebab nak ambil berkat pokok tadi. Dan melakukan apa-apa upacara di pokok sembelih dan sebagainya. Dan perbuatan ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat dalam Syiah, berlaku. Nah, kalau tuan-tuan agama lain, berlaku. Bahasa mudah kita semah lah dan sebagainya. Jadi ini adalah belitan iblis pada manusia. Ada yang disesatkan syaitan hanya dengan sebatang pokok je. Okay. Dan yang menarik tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat ada satu peristiwa yang berlaku pada umat Islam. Itu ditegur oleh Sayyid Ibn Musayyab. Apa katanya? Ketika tuan-tuan kena ingat si peristiwa Baitul Ridwan, Bai'atul Ridwan. Maksudnya para sahabat mula satu perjanjian taat setia pada Nabi di satu tempat di Hudaibiyah pada tahun 6 Hijri. Di bawah sebatang pokok di Hudaibiyah. Dengar tak kisah tu, dengar.
Jadi, bila mana termeterai benda tu, yang disebut sebagai bai'atul ridwan, yang direkodkan dalam surah Al-Fat ayat yang ke-18. Jadi disebut dalam satu hadis Sahih Bukhari. Okay. Jadi kata Tariq bin Abdurrahman, ia menceritakan, pada suatu hari aku bertolak ke Mekah untuk menunaikan haji. Dengar. Aku kemudian melewati sekumpulan manusia yang sedang solat di sebuah tempat. Okay. Jadi Tariq bin Abdurrahman dia bertanya, kenapa kita orang sembahyang situ? Macam saya cerita tadi nak. Ada Masjid Haram, mau ke tempat-tempat yang lainnya. Okay. Kenapa sembahyang di situ? Mereka menjawab bahawa itu berlaku zaman tabi'in, bukan zaman sahabat. Mereka menjawab bahawa itu adalah pokok di mana Rasulullah SAW melakukan bai'atul ridwan dalam peristiwa perjanjian Al-Hudaibiyah. Selepas itu Tariq tadi berjumpa dengan Said bin Musayyab. Said tabi'in, Musayyab tadi adalah sahabat. Dengar tuan-tuan. Kata Said tadi, apa katanya? Bila Sirat cerita pasal pokok yang konon-konon tempat perjanjian Hudaibiyah, apa katanya? Apa kata Musayyab? Ayahku, katanya. Bapa aku Musayyab, seorang sahabat Nabi yang terlibat langsung dalam peristiwa bai'atul ridwan tersebut. Dengar. Bapa yang terlibat. Tetapi apabila mereka keluar untuk menunaikan umrah pada tahun berikutnya, pada tahun ke-7 Hijri, sidaknya lupa tuan-tuan, ni pokok. Bapa Sayyid tadi, Musayyab, lupa di sini pokok. Sedangkannya orang yang terlibat langsung dalam perjanjian Hudaibiyah, dia lupa pokok di sini. Nah, bukan kerana sidak tu pelupa tuan-tuan. Allah lupakan sidaknya. Allah lupakan sidaknya. Sebab apa tuan-tuan? Kata Musayyab tadi, kami lupa lokasi pokok itu dan kami tak mampu mencarinya. Maka Said anaknya berkata, para sahabat SAW pun tak pasti di mana lokasi pokok itu. Tapi kita orang pandai tahu sini pokok ya. Sikan kita orang lebih tahu daripada sahabat. Apa tuan-tuan? 3 kisah tu tuan-tuan. Orang kita suka perkara-perkara yang berbentuk berkat tu lah. Sembahyang di situ ada berkonon, kita rasa konon-konon ada berkat, sedangkan sadar pun dalam di kalangan asatizah kita, hadis Nabi kah, Al-Quran nyebut tentangnya. Tapi kita suka. Sehingga pokok yang dikatakan pokok apa yang di Jordan, sama juga. Sanggup ngumpul duit nak pergi ke Sia, tapi sedangkan tak ada manfaat pun. Kan? Jadi, sebablah dalam peristiwa ini, banyak tempat-tempat bersejarah di Mekah, Madinah dirubuhkan untuk menyelamatkan akidah umat manusia. Bukan kerana mereka tidak sayangkan sejarah, tetapi menyelamatkan akidah itu lebih utama. Di Jabal Rahmah ya tuan-tuan, saya nanya kawan yang pernah belajar tahun 90-an. Ada batu dulu tempat Nabi duduk. Kita asyik nangga batu ya. Macam-macam warna, macam-macam benda dekat sini tuan-tuan. Dipuja orang. Belum kira lagi tempat sikit tempat di Madinah, tempat bondar mak Nabi ya. Nah, Aminah dikuburkan. Konon-konon dikuburkan. Dan dari satu riwayat lain menyebut makam Nabi Daniel pun Umar pernah dengan para sahabat digali 7 lahat untuk diletak salah sikit makam supaya orang tahu sini sebenarnya makam sebenar. Pernah juga Umar pernah mengarahkan sahabat untuk memotong sikit pokok nak menjaga akidah. Jadi kalau kita nak relate dengan cerita kita tadi tuan, samalah benar macam tu. Kita sering beranggapan pada perkara-perkara yang kalau dikategorikan dalam agama sebagai khurafat. Yang kita risau tuan-tuan, ia boleh membawa kepada syirik. Saya nafikan, memang ada pandangan di kalangan Asy'ariyah mengatakan minta kepada yang meninggal tu berdoa dalam konteks tawasul. Tetapi bagi saya mencegah lebih baik. Kadang-kadang masyarakat kita sih tahu. Bila yang nanggau orang mulah cemianya pun mulah cemia. Orang meninggal bapak saya. Balik haji,
Gurumun penuh di wap kapit dah. 14 tidak je. Nak ambil berkat. Habis diciumnya. Cium kaki, cium tangan, cium nak lutut. Semua cium tuan-tuan. Bapak siapa lagi ni nak pakai dengan... Bapak saya badan besar nak. Pakainya dengan mislahnya. Kedak orang Arab apa-apa lagi. Macam kita biasa nangga orang pergi umrah. Orang kapit tu 3 tahun sekali seorang pergi haji. Dolok lah. Itu banyaklah orang pergi umrah. Jadi perkara ini berlaku. Sebab kata Ibn Jauzi tadi. Perkara-perkara ini. Bila berlaku dalam masyarakat. Kita asyik menafikan khilaf. Memang ada khilaf. Ada yang ada boleh, si boleh. Okay? Cuma. Perkara ini boleh meletakkan pemikiran kita. Memesongkan kepada perkara yang patut dilakukan. Untuk menjadi seorang mukmin. Maka balik kepada peristiwa. Poin awal yang saya bawa tadi tuan-tuan. 3. Iman itu sesuatu dibenarkan dengan hati. Dilafazkan dengan mulut. Dan amal saleh. Kata Imam Ahmad, ia bertambah dan berkurang. Ia bertambah dan berkurang. Bertambah iman dengan amal saleh, berkurang iman dengan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jadi tuan-tuan, untuk pergi kepada iman, perkara ini perlu kita terangkan kepada keluarga kita. Jangan sampai ke tahap yang cerita butterfly tadi ya. Isyak dah ke? Belum nak? 14 saat. Mungkin kita nangga beberapa ulasan tentang cerita mentega terbang tuan-tuan. Macam ni seorang bapa tadi menggalakkan anaknya untuk belajar Bible. Mohon kita belajar ilmu perbandingan agama, usuluddin, lain ceritalah. Okey, kita beri laluan pada azan. Supaya kita akan sambung sedikit lagi insya-Allah. Sayyidina Muhammad al-Wasilatul Fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسق مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita pula sikit kesimpulan Jadi saya lupa baca sikit syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi bila membahas ataupun menghuraikan tentang hadis Sahih Bukhari tadi. Apa kata Imam Muslim, Imam An-Nawawi, sabab haqaifa alla yuftan nas biha lamma jara tahtiha min al-khairi wa nudulil radwan was sakinah wa ghairi dhalik. Kata kita Imam An-Nawawi, sebab tersembunyi pokok tadi, pokok dalam yang berlaku perjanjian Hudaibiyah tadi, supaya manusia tidak terfitnah, maksudnya terpesong akidah dengan pokok itu. Dan sama juga dengan dipolah oleh kerajaan Arab Saudi kena tidak merobohkan itu. Dan bila orang pergi ke rumah kelahiran Rasulullah, pasal kita akan ada orang jaga saya dan mahala orang. Sebab ada orang yang sembahyang di sini. Bukan sembahyang hadap Kaabah, menghadap ke masjidnya, rumahnya. Bukankah ini boleh memesong akidah? Nah, sebab kata Imam Nawawi lagi, Imam Nawawi mustahil saya kenal lah, yang mula Arba'in Imam Nawawi, Riyadhus Salihin, kitab Majmu' Majmu' Syarah Muhazzab, apa Nawawi juga. Apa katanya? Kerana akan ada kepercayaan jika berjalan di bawah pokok itu adalah suatu kebaikan berpahala dan akan beroleh keridhaan Allah serta ketenangan dan berbagai lagi jika pokok itu kekal dan diketahui secara tepat lokasinya, dibimbangi orang Arab Badui dan orang jahil akan mengagung serta beribadat kepadanya. Oleh itu penyembunyian lokasi pokok itu menjadi rahmat dari Allah Ta'ala yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala, ini juga berlaku apa yang dipolah oleh Umar Al-Khattab, apa yang ditegur oleh Nabi SAW, dan ditegur oleh banyak asatizah kita tentang perkara itu tuan-tuan. Nak minta pada Allah ketika salat. Waktu hampir dengan Allah bila tuan-tuan? Ketika sujud. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu afdal berdoa dalam Sahih Bukhari menyebut ketika angkat imam untuk khutbah Jumaat, ia bermula waktu afdal sampai imam beri salam. Daripada waktu asar hari Jumaat sampai waktu maghrib, waktu afdal. 3/4 malam kena kita menggunakan tu. Kena juga pergi kepada kubur. Kena masih kubur tuan-tuan.
Nah, sebab tuan-tuan, itulah matlamat iblis. Yang menyesatkan kita dalam satu keadaan yang kita sangka itu ibadah. Kita sangka itu boleh. Itu peluang iblis nak ngaco kita. Apatah lagi kadang-kadang orang pada, tu kubur orang saleh. Nah, kalau tonton baca sejarah berlaku kepada kematian, kewafatan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. 50 ke 200 ribu tonton orang semayang jenazah. Dan banyak perbuatan-perbuatan syirik berlaku selepasnya. Ada yang nyalut air mandinya, mbak pulang. Ada yang misak kain kafan dan sebagainya. Untuk apa tuan-tuan? Dan ini juga berlaku dalam masyarakat kita. Pergi ke Mekah, ambil kain ihram, siram dengan air zam-zam, jemur. Pulang, jadi jimat. Ini boleh tuan-tuan, ilmu macam tu. Islam jangan otak kita dipusin oleh satu kepercayaan pada apa yang Nabi ajar tu berat, susah. Kita pergi kepada amalan guru kita. Semua guru yang salah, ada guru yang betul. Ada yang ngambil kesempatan atas kecetekan ilmu umat Islam. Sebab saya mulakan kuliah tadi dengan menegaskan tentang iman. Beza Islam dan mukmin. Nah, kalaupun kubur tu kubur orang saleh, kalaupun, maka kita kena ambil jalan yang selamat. Pergilah kepada benda yang jelas. Nah, tahajud, doa pada hari Jumaat, doa 3/4 malam, doa orang yang puasa. Nah, bukankah itu waktu-waktu yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mohon? Tuan-tuan, keberkatan semata-mata tanpa melaksanakan salat boleh selamat sih. Dahulu sudah ada pemikiran dalam masyarakat kita. Aku lahirkan banyak anak. Semua hantar ke tahfiz. Saya gelik. Bila azan hayya ala salah, gelik-gelik di rumah ni kopi. Pahal? 6 orang anakku tahfiz bah. Beranggapan anak-anak tu akan nolongnya. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, soalan pertama tanya dalam kubur apa? 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 Salat. Nah, bab salat tuan-tuan. Bab salat nak? Kalau saya semayang, apa kata Nabi? Kalau semayang kita lepas, yang lain-lain akan lepas. Kalau semayang saya lepas, boleh cerita lah. Anak 20 orang pun si guna masuk tahfiz. Mau semayang si jaga. Bukan saya madah, pergi tahfiz si betul. Jangan salah faham. Nah, utamakan yang macam kita lah. Saya ada kereta, tapi beli sport rim, beli spoiler. Tanya orang, "Pak, kau beli spoiler pok?" Suka-suka. Kereta aku ni, kereta Sekda. Ni tak, loan malah kena reject kejap. Tapi beli sport rim. Beli subwoofer. Maka itulah analogi yang mudah. Nah, kalau saya ada kereta, apalah guna beli barang macam mana? Macam mana dengan ibadah tuan-tuan? Itu ibadah yang utama. Sembahyang, zakat, puasa. Jadi kesimpulan apa yang saya nak embak tuan-tuan, jangan mudah tertipu dengan belitan iblis. Kadang-kadang ada benda yang kita sangkakan agama, tapi tidak. Saya suka mengulang apa disebut oleh Ibnul Jauzi. Apa kata tuan-tuan? Tertipu terbesar. Kita rasa kena bulak besar adalah ketika kita melakukan sesuatu yang Allah benci, kemudian kita meminta pada Allah apa yang kita cintai. Saya ulang. Itu sindiran Ibn Jauzi tuan-tuan. Tertipu terbesar itu ketika anda melakukan sesuatu yang Allah benci. Ya Allah suka, ya Allah murka. Kemudian anda meminta pada Allah apa yang anda cintai. Jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa jaga akidah kita. Itu perjuangan kita tuan-tuan sekurang-kurang. Jangan kita ingat nak dapat husnul khatimah tu mudah. No tuan-tuan. Saya tutup dengan kisah mak saudara Buya Hamka ketika menafsirkan surah At-Tin. Wat-Tini wa Zaituna. Dan ada cerita tentang kita tu berada pada kemuncak umur yang baik dan kita akan berada pada satu waktu yang umur kita rendah kecuali orang beriman dan masalih. Kata Buya Hamka apa tuan-tuan?
mak saudaranya itu ketika dah tua, pekak tuli. Tetapi ketikanya mudanya seorang yang sangat menjaga Quran. Di mana-mananya kalau saya baca Quran. Kalau si dapat baca Quran, secara pegangnya akan apa yang dihafalnya akan baca. Bila dia umurnya dah tua tuan-tuan 80 lebih, dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka nyebut, bila dia nak mati tuan-tuan, mula dia terkumat kamit. Yang baca Quran tuan-tuan. Lepas tiba-tiba yang badan dengan orang kelilingnya sebab dia nak mati, apa katanya? Diam, diam, diam. Kacak bunyi orang baca Quran tu. Sedangkan waktu ini ada orang baca Quran. Dan akhirnya dia meninggal kerana tersenyum mendengar bacaan Al-Quran. Masya Allah. Jadi benda tu bukannya waktu dah nak tua bawanya maulah cemasi. Daripada mudanya dah start amal soleh ya. Kita tu dah berapa lama kita dah tertinggal nak ngumpul balik amal soleh tuan-tuan. Belum campur lagi benda-benda yang merosakkan akidah kita tadi. Jadi saya mengajak kita semua, kita kuliah tiap-tiap malam. Saya rasakan di masjid tiap malam. Maka sudah pasti kita dah tahu menyaring yang mana betul, yang mana si betul. Yang ni satu yang Nabi ajak, yang ni yang Nabi larang. Nah, zaman Nabi dah tegur, zaman Ibnu Jauzi dah tegur, dan zaman 1400 lebih Hijri tu, saya baca lagi kitab tu supaya kita jangan lagi ulang benda-benda yang boleh mencacatkan atau memudaratkan iman yang sedang kita gendong tuan-tuan. Sebab iman tu yang boleh membawa kita ke syurga Allah dan yang boleh mendapat redha Allah. Iblis, syaitan, jin sentiasa berusaha untuk merosakkan kita agar bersama-sama dengannya masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ada manfaat. Terkurang terlebih saya minta ampun, minta maaf. Kita tangguh majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.